وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Apa Artinya Saingan Islam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada golongan yang lalai. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab beratnya maut dan kengeriannya. Bab beratnya maut dan kengeriannya. Abu Laid Az-Samarqandi menyambung lagi kata-kata beliau. Hatim Al-Asham berkata, empat macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali empat perkara ataupun empat macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali dengan sebab empat. Yang pertama, nilai harga, nilai kepemudaan tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah tua.
Yang kedua, harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang yang sakit. Yang ketiga, harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Dan terakhir, harga dan nilai hidup tidak diketahui benar kecuali orang-orang yang telah mati. Jadi tuan-tuan, Abu Al-Samarqandi mendatangkan kata-kata daripada Hatim Al-Asam, berkata 4 perkara ataupun 4 macam yang kita tidak akan ketahui nilai 4 perkara tadi kecuali setelah kita merasakan 4 perkara. Kita tak akan tahu nilai ataupun harganya sesuatu itu kecuali setelah kita rasa sesuatu yang lain. Jadi yang pertama didatangkan kat sini, harga nilai kepemudaan tidak diketahui. Nilainya sebuah pemuda, nilainya sifat pemuda, kepemudaan, situasi keadaan pemudanya tadi, tidak akan dapat dirasai kecuali seseorang itu dia telah tua. Bila dia rasa ataupun dia masuk dalam situasi keadaan tua, maka ketika itu barulah dia rasai betapa besarnya nilai kepemudaan tadi. Orang muda ni tuan-tuan, dia sihat. Pertamanya dia sihat. Yang kedua dia kuat. Yang ketiganya lancar. Ini sifat orang muda. Dia sihat, kuat, kemudian lancar, cepat. Ini sifat orang muda. Jadi kalau dia orang muda, dia tak ada sifat-sifat tadi, tak ada situasi tadi, dia tak ada kekuatan, dia tidak ada kelancaran, dia tidak ada rasa sihat, maka ketika tu dia tak dikatakan muda, kerana kebanyakan orang muda ni secara keseluruhannya dia sihat. Kemudian yang keduanya, dia mesti kuat. Ni orang muda. Tapi semua sifat-sifat tadi tuan-tuan, keadaan itu dia tidak akan rasa harga nilai terhadap perkara-perkara tersebut kecuali apabila dia hilang benda tadi. Kerana manusia itu secara naluri ataupun lumrah sunnah alamnya, dia takkan menghargai sesuatu selagi benda tu ada. Sampai benda tu hilang, baru dia tahu harga nilai sesuatu tadi. Bila dia naik usia tua, dah mula hilangnya kesihatan tadi. Pertama, kesihatan tu dah semakin kurang. Masuk 40, dia segak lagi. Sebab usia 40 ni kemuncak kematangan bagi seseorang lelaki. Nak tengok dia handsome-nya seusia 40-an. Itu waktu dia tengah kemuncak matang, bukan matang daripada segi pemikiran saja, sampailah kematangan tubuh dia, jiwa dia. Jadi seusia 40 tahun, sampailah dia melangkah kaki masuk 50. Bila nak masuk 50, dia dah mula turun tuan-tuan. Dia dah mula rasa sakit belakang, sakit lutut, bergeraknya pun dah tak sekuat setangkas sebelum tu. Jadi bila waktu dia hilang sikit demi sikit sifat kepemudaannya tadi, maka ketika itulah baru dirasainya harga nilai sifat pemuda tadi. Itu satu. Yang keduanya, Hakim kata lagi, seorang tu dia tidak akan dapat menghargai ataupun nilainya sebuah kesihatan kecuali setelah dia merasai sakit. Ini yang kedua. Kita takkan nak tahu sejauh mana nilainya sebuah kesihatan tu, sihat tu tuan-tuan. Itu sebab waktu sihat ni, bila sihat dia akan berhadapan dengan masalah lalai, leka. Begitu juga waktu muda. Jika dia muda tadi, dia leka lalai dengan sifat muda, kehendak terhadap sesuatu yang melalaikan tu lebih tinggi.
Jadi bila dah masuk waktu senja, masa itulah dia mula teringat nak baca Quran. Dia baru teringat dia nak solat malam. Tapi ketika tu tuan-tuan, waktu dia dah tua tadi nak baca Quran, bacanya mata dah tak berapa nampak, telinga pula dah tak berapa dengar. Kerana kesihatan tadi dah mula datang, dah mula kurang. Waktu tu dia rasa, ya Allah, kalau muda dulu aku mula ngaji. Tu. Kalau masa aku sihat dulu, aku belajar mengaji jauh, maka ketika tu dia mula dapat menilai muda tadi dan juga sihat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Macam kita hari ni tuan-tuan, negara kita baik, Alhamdulillah. Aman. Pukul 11 malam lapar, boleh keluar pergi kedai tom yam lagi, ngeteh, ngambing, selamat, aman. Tapi ada setengah tempat, macam saudara-saudara kita tuan-tuan yang berada di Palestin, yang hari ni dah 2 minggu panas berita saudara-saudara kita di Palestin, sehingga kan dah seminggu lebih tuan-tuan, segala apa dah putus, air putus, elektrik putus, bahan bakar habis. Jadi ketika itulah mereka lebih menghargai kehilangan demi kehilangan, bukan hanya sekadar harta benda, orang yang tersayang, ibu, bapa, isteri, suami, anak hilang. Tapi kalau kehilangan demi kehilangan tadi, dia kembali kepada Allah SWT, insya-Allah dia takkan pernah rasa rugi. Itu sebabnya kalau tuan-tuan perasan, ada 2 viral. Saya suka tengok 2 video tu. Video yang pertama, seorang doktor yang dia sedang mengubati pesakit-pesakit di hospital Gaza. Tiba-tiba dia dapat berita suami dia meninggal, syahid. Dia keluar dalam keadaan rasa seronok, dia bangga, dia jerit, bagi tahu suami dia syahid, suami dia syahid, suami dia syahid. Seronok dia. Satu lagi video pula, gambaran bagaimana seorang wanita yang terjerit-jerit, dia marah orang sebab suami dia mati. Jerit seperti menyalahkan orang sekeliling. Lebih-lebih lagi Zionis Israel, dia marah Zionis Israel kerana bunuh suami dia. Jadi situasi keadaan ni tuan-tuan, perkara yang berlaku sama, tapi penerimaan yang berbeza. Padahal sama-sama 2 wanita tersebut menghadapi kehilangan orang yang tersayang disebabkan Zionis Israel. Tetapi penerimaan yang berbeza, sehingga akhirnya gambaran yang ditampil dan dizahirkannya itu berbeza. Begitu juga keadaan situasi kita tuan-tuan, yang kita lalui ketika kita tua, menjangkau usia tua yang dah mula rasa sakit. Di mana kita letak kehilangan demi kehilangan tadi. Begitu juga bila dah Allah Ta'ala sampai masa datangkan penyakit kepada kita, sehingga kesihatan demi kesihatan tadi hilang. Begitu juga keselamatan bila Allah datangkan balak tadi. Jadi semuanya tadi tuan-tuan, bagaimana kita menghadapi dan penerimaan kita, tempat kita kembali. Kalau kita kembali kepada Allah SWT, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, balik pada Allah dan mencari hikmah kebaikan dan apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita, maka sudah pasti insya-Allah kita akan berhadapan dengan sifat lapang dada dan semakin rasa syukur. Itu penting. Itu sebabnya ada kata-kata ulama tuan-tuan sebut, sebenarnya pertama sekali Allah Ta'ala tarik nikmat kita sebagai manusia ketika berada di atas dunia ni. Nikmat muda Allah Ta'ala tarik, nikmat sihat Allah Ta'ala tarik, kemudian nikmat keamanan Allah SWT tarik. Lagi disebut kat sini apa? Nilai kehidupan sebelum mati, hidup.
Bila Allah Ta'ala tarik satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Ulama kata apa? Yang pertama sekali, ketika kita semakin bersusah payah dalam mendepani kehidupan kita, perkara pertama sekali Allah sedang ampunkan dosa kita. Mujahadah yang sangat tinggi tadi tu, mujahadah dan pengorbanan yang sangat tinggi. Waktu muda dulu tuan-tuan susah nak pergi masjid. Padahal waktu tu waktu sihat, waktu lapang masa. Tapi bila sampai tua pula tuan-tuan, badan dah mula sakit-sakit, tak mampu nak jalan cepat, nak berdiri lagi. Tapi sampaikan memerlukan kepada pengorbanan yang berganda-ganda untuk pergi solat berjemaah di masjid contohnya tuan-tuan. Hakikat di sebalik kesusahan dan pengorbanan yang diperlukan berganda-ganda tadi tuan-tuan, disitulah datangnya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ datang nilainya keampunan Allah. Dan yang keduanya pula tuan-tuan, disebut oleh para ulama, di situlah hakikat sebenarnya Allah Ta'ala memandang kita tadi. Allah dia tak pandang kita solat berjemaah, Allah tak pandang kita solat berjemaah, tetapi Allah memandang sejauh mana pengorbanan kita untuk datang melaksanakan solat berjemaah. Itu berbeza tu tuan-tuan. Nilaian Allah tu pada kita, bukan dia tengok kita dah solat berjemaah tu belum, tak. Dia tengok sejauh mana pengorbanan kita nak datang untuk tunaikan solat berjemaah. Di situ nilai Allah. Macam tu juga kenapa nilaian solat malam tu sangat besar. Bangun solat malam tu tuan-tuan, kenapa nilainya terlalu besar sehingga kan Allah Ta'ala kata apa? Aku datang ke langit dunia untuk menunggu dan menanti satu, segala doa-doa hamba-Ku sepertiga malam, dan ingin melihat sejauh mana kesungguhan hamba-hamba-Ku berbangkit untuk menemui Aku. Kenapa tuan-tuan, sepertiga malam ni bukan satu benda yang mudah nak bangun. Makin dekat pagi pukul 4 tu tuan-tuan, sejuknya tu lagi tarik selimut tu tuan-tuan, dia punya aura tu luar biasa. Lagi-lagi hari ni pula kita tidur pakai aircon. Jadi aircon ni tuan-tuan, dia punya ikat grip dia tu luar biasa tuan-tuan. Dia tak pakai dah tali ke apa, dia grip kita tu dengan sejuk. Kena pula tuan-tuan pukul 4 pagi tu lah, tiba-tiba hujan lebat. Masya Allah. Bangun, boleh bangun, kemudian mandi, wuduk, kemudian solat. Masya Allah. Bukan Allah nilai pada kita bangun, bukan Allah nilai pada kita dah melaksanakan solat malam ke tidak, tapi sejauh mana kesungguhan, pengorbanan, perjuangan kita dalam nak mencari redha Allah. Di situlah Allah nilai kesusahan. Sebabnya pernah satu hadis Nabi SAW, satu hari tuan-tuan, Rasulullah mendatangi para sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat tak ada. Jadi Rasulullah SAW tu tanya pada sahabat tadi, di mana seorang sahabat kita ni. Jadi para sahabat yang ramai tadi bagi tahu, ya Rasulullah, sahabat kita ni sakit tenat. Jadi Rasulullah SAW mengajak para sahabat tadi supaya dapat menemani Rasulullah untuk pergi ziarah sahabat yang tenat sakit. Sampai di rumah tuan-tuan, diketuk pintu. Ahli waris sahabat tadi pun buka, melihat, mendapati bahawa Rasulullah dengan para sahabat datang ziarah. Lalu dipersilakan masuk. Rasulullah dan para sahabat tadi tuan-tuan masuk ke dalam. Jadi Rasulullah duduk dekat kepala sahabat tadi, dan para sahabat yang lain mengelilingi sahabat tersebut. Rupa-rupanya tuan-tuan, sahabat tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Sehingga kan Rasulullah SAW ajar kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sahabat tadi pun mengungkapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis dia mengungkap tu tuan-tuan, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia menyebut sebiji tamar. Dia sebut sebiji tamar. Dia sebut je sebiji tamar tuan-tuan, kemudian terus dia menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi sahabat-sahabat yang duduk dekat keliling tu tuan-tuan dengar secara jelas bahawa sahabat tadi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir tadi, dia ada menyebut sebiji tamar. Kejut. Jadi Rasulullah SAW minta kepada para sahabat tadi menguruskan jenazah tadi, mandi, kafan, solat, kemudian tanam. Jadi waktu balik tuan-tuan dalam perjalanan tu Rasulullah terpandang muka para sahabat tadi dalam keadaan tertanya-tanya. Sehingga sampai ke Rasulullah tanya pada sahabat, apa yang bermain dalam benak kamu sehingga kan kamu menzahirkan wajah tertanya-tanya? Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa yang sedang berlaku kepada sahabat tadi. Sebelum dia meninggal ataupun menghembuskan nafas terakhir, dia sebut sebiji tamar. Lalu Rasulullah SAW bagi tahu bahawa sahabat tadi anak Adam yang Rasulullah sebut. Anak Adam ni, bila ketika dia berada dalam sakaratul maut, maka Allah SWT akan datangkan gambaran segala amalan yang dilakukan sewaktu berada di atas dunia. Baik sama ada amalan baik ataupun sebaliknya. Dan Allah SWT akan sertakan pada setiap amalan tersebut. Kalau kebaikan, apa balasan kebaikan tersebut. Kalau maksiat, apa balasan maksiat tersebut. Allah Ta'ala sertakan, Nabi kata. Jadi sahabat ni, beberapa tahun yang lepas Rasulullah kata dia ada berpuasa. Jadi ketika dia nak berbuka puasa tu, di tangannya tidak ada makanan lain kecuali sebiji tamar. Jadi dia nak makan sebiji tamar tu tuan-tuan. Dia nak makan sebiji tamar tadi, tiba-tiba datang seorang sahabat bagi tahu, aku pun nak berbuka tapi aku tak ada makanan. Jadi sahabat tadi tuan-tuan, dia patahkan, dia patah dua, dia kerat dua tamar tadi. Sebahagian tu dibagi pada sahabat tadi dan sebahagian lagi dia makan. Sebahagian lagi dia makan. Baik tak? Baik. Okeylah tu. Dua-dua dapat. Tapi Allah SWT gambarkan ketika dia berada dalam sakaratul maut, Allah gambarkan sebahagian tamar yang dibagi pada sahabat tu dah baik dah. Tapi kalau sebahagian lagi yang dia makan tu, yang dia makan sebahagian tu, dia bagi juga pada sahabat tadi, maka Allah SWT akan bina ke atasnya dua istana di dalam syurga. Masya Allah. Jadi sahabat tadi rasa ralat. Kalau dia tahulah sampai macam tu sekali, besarnya faedah ataupun kebaikan Allah Ta'ala berikan atas sebab sebahagian lagi tamar yang dia makan tadi dibagi tu, sampai Allah bedakan dua istana dalam syurga, maka dia akan bagi. Lalu para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa perbezaan sebahagian yang dibagi dan sebahagian yang dimakan, sehingga sampaikan yang sebahagian dia makan itu jauh lebih besar pahalanya, kebaikannya dibandingkan sebahagian yang dibagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai sahabat, sesungguhnya apa yang kita bagi itu kita nak bagi. Dan memang kita berlapang dada nak bagi. Tetapi apa yang kita tak nak bagi tu, kalau kita bagi juga, maka ketika itu memerlukan satu pengorbanan yang sangat besar dan pahalanya lebih berganda-ganda. Ini yang dikatakan kebaikan yang dilaksanakan atas dasar perjuangan dan pengorbanan, berbeza pahala kebaikan yang disediakan oleh Allah SWT atas kebaikan yang dibuat dalam keadaan berlapang ataupun yang mudah, yang senang dan sebagainya. Beza. Begitu juga dengan benda yang kita bagi. Kita memang niat nak bagi. Dengan orang datang minta, kita tak nak bagi. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita nampak tabung masjid, kita letak. Dah letak, memang kita nak letak dah. Dah letak dah, kemudian kita keluar, tiba-tiba datang orang minta. Dalam keadaan kita memang tak ada niat langsung kita nak bagi selepas daripada itu. Maka ketika itu kalau kita dapat lagi tuan-tuan, itu jauh lebih besar pahalanya daripada sesuatu yang memang kita niat nak memberi. Ini dia. Kemudian Abu Laib Samarqandi menyambung lagi kata-kata beliau. Abu Laib berkata, keterangan ini sesuai dengan hadis yang tersebut di atas.
iaitu jagalah 5 perkara sebelum tibanya 5 perkara. Ini bertepatan, dia kata. Apa yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam tadi samalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As, berkata, ayahku sering berkata, saya hairan pada orang yang sihat akal dan lidahnya, ketika dihinggapi maut, mengapa tidak suka menerangkan sifat maut itu. Kemudian ia dalam sakaratul maut itu, sedang masih sedar akalnya, saya berkata kepadanya, ayah, engkau dahulu hairan terhadap orang yang sihat akal dan lidahnya, mengapa tidak menceritakan tentang hal maut? Lalu jawab Amr, anakku, maut itu sangat ngeri dan dahsyat, tidak dapat disifatkan, tetapi saya akan menerangkan sedikit kepada kamu. Demi Allah, ianya maut itu bagaikan bukit radwa di atas bahuku, sedangkan rohku seakan-akan keluar daripada lubang jarum, sedangkan langit seakan-akan telah rapat dengan bumi, adapun saya berada di tengah-tengahnya. Hai putraku, sebenarnya aku telah mengalami 3 masa. Yang pertama, saya kafir dan berusaha benar untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah celaka diriku sekiranya mati pada saat itu. Yang kedua, kemudian aku mendapat hidayah sehingga masuk Islam dan sangat cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya selalu diangkat sebagai pimpinan pasukan yang dikirimkan Nabi. Maka alangkah bahagianya sekiranya saya mati ketika itu. Nescaya saya akan mendapat doa restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, kami sibuk dengan urusan dunia, kerana itu saya tidak mengetahui bagaimana keadaanku di sisi Allah. Abdullah berkata, maka saya belum bangun daripada tempatnya sehinggalah mati di saat itu, rahimahullahu ta'ala. Ini tuan-tuan bagaimana peristiwa berlaku kepada Amr bin As yang diriwayatkan oleh anak dia, iaitu Abdullah. Cerita ni diceritakan semula oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ayah dia ni suka mempertikaikan bila orang dalam keadaan nazak, tuan-tuan, dalam keadaan sakaratul maut, hampir tiba ajal tu, tuan-tuan, matanya sihat, lidahnya sihat, kenapa dia tak bercerita tentang mati? Kenapa dia tak bercakap tentang mati? Ceritalah bagaimana keadaan mati itu. Itu yang dibangkitkan persoalan oleh Amr bin As. Sampailah masa, tuan-tuan, ketika Amr bin Al-As sendiri menghadapi sakaratul maut. Waktu dia menghadapi sakaratul maut tu, anak tu timbulkan pula persoalan yang pernah dibangkitkan oleh Amr tadi, tuan-tuan. Dia tanya, Abdullah tanya pada bapa dia, wahai ayahku, ketika engkau sihat dahulu, kau seringkali membangkitkan persoalan kenapa orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, lidahnya yang baik, berkata-kata petah, tetapi tidak dapat menceritakan tentang mati. Dan kini engkau sendiri berada dalam sakaratul maut, wahai ayahku Amr, ceritakan kepadaku tentang perihal kematian tadi, ataupun sakaratul maut. Itu yang Amr berjawab, wahai anakku, maut itu sangatlah ngeri. Pertama sekali, tuan-tuan, kematian ni sangat mengerikan. Kengerian dia tu memang tak boleh digambarkan. Sehingga kan kalau kita lihat pembahasan Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Ziarah Alam Barzah, tuan-tuan, bahawa yang kita lihat pada seseorang yang berada sakaratul maut itu, tuan-tuan, itu bukan gambaran kematian ataupun gambaran sakaratul maut. Azan.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Jalaluddin Az-Suyuti ni tuan-tuan, dia menggambarkan bagaimana keadaan kematian dalam kitab ni. Dia kata sesungguhnya keadaan kematian yang sebenar dengan sifat-sifat yang disebutkan, ia tidak akan didapati dengan dua mata kasar. Dan apa yang kita lihat dan kita dapati pada seseorang yang berada dalam sakaratul maut menghadapi ajalnya, itu bukan gambaran ataupun apa yang berlaku, hakikat yang berlaku ke atas orang sakaratul maut. Kerana kematian itu adalah satu perkara maknawi yang tak dapat dilihat ataupun digapai dengan panca indera. Sebabnya Amr bin As ni pada peringkat awal digambarkan bahawa kenapa orang tu sihat akalnya, sihat lidahnya, tapi dia tak boleh menceritakan tentang kematian. Kerana hakikat kematian tu hanya dapat dilihat oleh orang yang menghadapi kematian tu sahaja. Cuma di sini masih lagi sempat diceritakan sedikit oleh Amr bin As. Kenapa digambarkan bahawa mati itu ngeri dan dahsyat. Dia sifat mati, tuan-tuan. Ngeri ni, kematian yang dikatakan ngeri, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW gambarkan mati ni. Pertamanya mati itu sendiri. Yang keduanya, tuan-tuan, yang paling besar digambarkan oleh Nabi SAW, iaitu sifat kerisauan. Bila kita menghadapi sakaratul maut tu, sifat kerisauan tu akan timbul dalam hati kita. Nabi SAW gambarkan, kalau katalah orang tu orang yang soleh, dia risau nak meninggalkan tanggungan dia, isteri, anak-anak. Bukan hanya sekadar disebabkan kasih sayang, tetapi risau bagaimana penjagaan dan pemeliharaan anak kalau dia ada tanggungan. Kemudian orang soleh ni bila dia nak berada dalam sakaratul maut, tuan-tuan, kerisauan yang kedua disebut oleh Nabi SAW, iaitu bagaimana kehidupan yang akan dilalui selepas daripada kematian tadi. Itu kerisauan yang bermain. Dan risau tu pun bukan risau biasa-biasa. Tetapi hilangnya kerisauan tadi, tenang, bila Allah datangkan malaikat Israel nak datang mencabut nyawa tu dalam keadaan membawa janji-janji Allah SWT bagi orang soleh. Yang pertama, Allah janji bahawa tanggungan yang ingin ditinggalkan tadi itu akan dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT, dan Allah berikan kebaikan. Maka tenang, dia akan tenang. Dan yang kedua, Allah Ta'ala janjikan kepada orang soleh ni, malaikat Israel kata, wahai lelaki, sesungguhnya kehidupan kau selepas mati itu adalah baik sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka ketika itu tenang. Berbeza dengan orang toleh, orang maksiat. Ahli maksiat ni, tuan-tuan, dia risau terhadap apa yang ditinggalkan tadi, bukan hanya kepada isteri dan anak dia. Kalau katalah dia itu seorang ahli penyimpan harta, dia suka simpan harta, maka dia risau untuk meninggalkan harta yang disimpankan tadi. Kalau dia risau terhadap kedudukan, pangkat, penghormatan, maka dia risau benda-benda tadi nak ditinggalkan. Begitu juga dia risau terhadap apa kehidupan yang hendak dilalui selepas daripada kematian tadi, sehingga malaikat Israel datang nak cabut nyawanya tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala perintahkan supaya herdik dan semakin menakut-nakutkan lagi orang tersebut kerana dia mati dalam keadaan maksiat. Ini yang dikatakan mengerikan. Satu situasi yang kita buat, kita lalui dalam keadaan tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Lepas itu digambarkan, tetapi saya menerangkan sedikit kepadamu, demi Allah, bagaikan bukit Radwa di atas bahu, duduk atas bahu. Sakitnya, tuan-tuan. Sedangkan rohku seakan-akan keluar daripada lubang jarum. Tu bayangkan lubang jarum tu, tuan-tuan, terlalu halus. Nak kita keluarkan sesuatu daripada lubang jarum tu. Benang tu pun, tuan-tuan, kepala benang tu, ujung benang tu nak dimasukkan ke lubang jarum tu pun masuk tak masuk, masuk tak masuk. Ni pula nak masukkan sesuatu yang besar pada lubang jarum tu, kemudian nak ditarik. Sakitnya, tuan-tuan, lalui lubang jarum tu.
Begitulah keadaannya nak dikeluarkan nyawa ataupun roh daripada jasad. Kemudian dia kata apa lagi? Sedangkan dalam tubuh seolah-olah ada pohon berduri, sedangkan langit seakan-akan telah rapat dengan bumi. Himpit tuan-tuan. Itu sebabnya orang yang menghadapi sakaratul maut ni tuan-tuan, dia sesak nafas dia. Kerana apa? Waktu tu tuan-tuan nak dikeluarkan roh tadi tu tuan-tuan, rasa terhimpit sangat di antara dua alam hidup dan mati. Jasad tadi tu nak dikeluarkan. Dan bahkan tuan-tuan, Nabi SAW sendiri sebut bagaimana keadaan kematian, sakitnya tu, sehingga sampaikan besok dibangkitkan di akhirat, kebangkitan akhirat itu masih lagi terasa sakitnya kematian. Dan malaikat Israel sendiri gambarkan, dia kata, kalau aku tahulah begini keadaan sakitnya mati, maka aku tidak akan terima lamaran Allah untuk jadikan aku satu malaikat yang mencabut nyawa. Sampai tahap macam tu, kerana terlalu sakitnya mati. Lalu Amr bin As dia menutup kata-kata dia kata apa? Aku timbul kerisauan mengelalui kehidupan ataupun keadaan sakaratul maut tadi dengan tiga keadaan. Keadaan sebelum aku beriman, aku risau kalau aku mati waktu itu dalam keadaan kufur. Keadaan yang kedua, ketika selepas aku beriman. Dan kalau katalah aku mati ketika tu, dia kata aku rasa seronok dan bahagia kerana waktu tu aku mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kini dia kata, aku risau, dia kata. Sebab apa? Sebab aku mati dalam keadaan kesibukan dengan kehidupan dunia. Kerana kalau kita baca sejarah Amr bin As ni tuan-tuan, Rasulullah SAW hantar dia menjadi gubernur di Mesir. Dia menjadi gubernur di Mesir tuan-tuan. Pernah dua orang sahabat Nabi SAW datang menziarahi Amr bin As di Mesir. Jadi bila dua orang sahabat sampai di Mesir tuan-tuan, mendapati kehidupannya jauh lebih hebat dibandingkan kehidupannya ketika berada di Madinah. Sehingga kan dua sahabat tadi tegur, wahai Amr, kenapa menonjol sangat, kalau bahasa kita itulah, kenapa menonjol sangat kehidupan kau sebagai gubernur di Mesir dibandingkan kehidupan kau ketika berada di Madinah? Lalu Amr kata apa? Rasulullah hantar aku sebagai gubernur di Mesir. Kehidupan aku di Mesir berbeza dengan kehidupan aku ataupun kehidupan para sahabat yang berada di Madinah. Kerana sahabat yang berada di Madinah ni, mereka hanya bermain dengan situasi keadaan penduduk Arab ataupun persekitaran Arab. Sedangkan aku yang berada di Mesir, aku berhadapan dengan Rom dan Parsi. Belah kanan dengan belah kiri dia tu Rom dan Parsi. Jadi kalau aku bawa sifat kehidupan, situasi keadaan, penampilan kehidupanku itu sebagaimana aku berada di Madinah, maka sudah pasti Rom dan Parsi akan melihat Islam itu sebelah mata. Kalau bahasa kita lah, dipandang remeh, dipandang kecil. Jadi terpaksalah aku menonjol diriku ini dengan pakaian, dengan kedudukan, dengan harta, dengan kenderaan, supaya Rom dan Parsi, Islam itu sama setingkat dengan Rom dan Parsi. Jadi situasi keadaan kehidupan itulah yang akhirnya membuatkan Amr bin As ni rasa sedih, rasa takut, rasa risau. Takut-takut dalam keadaan dia mati tadi, dikelilingi dengan kehidupan dunia tadi, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan rosak ataupun tidak sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Abdullah berkata, maka saya belum bangun daripada tempat ni sehinggalah mati di saat itu rahimahullah taala. Abdullah tadi anak Amr bin As tadi, dia menunggu ayah dia berada dalam sakaratul maut sampailah dia mati, menghembuskan nafas terakhir. Begitulah keadaan, bagaimana situasi keadaan ataupun gambaran Amr bin As bersama dengan anaknya ketika Amr bin As melalui situasi keadaan sakaratul maut. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sedikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian kepada Allah SWT. Kita, pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat seluruhnya, semoga kita semua mengakhiri
ajal kita dengan husnul khatimah, dan jangan sesekali Allah Ta'ala jadikan kesudahan kita dengan su'ul khatimah. Dan kita harapkan semoga kita semua, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat kita semua berada dalam keadaan baik di dunia dan lebih-lebih lagi baik di akhirat, diselubungi dengan rahmat Allah, keberkatan dan keredaan Allah serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tanggung maju dengan tasbih kafarat subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.